boleh minimize kan? Okay, ni ya, bukan. Hari kita off kamera ni. Kita off kamera ni, kita off mic korang. Dari lagu ni kan, terus kita tengok. Susah nak tengok. Kami semua dah live kat sini. Mungkin 1 minit lah. Tapi dia loop lah. Loop on lah dia. Kamera tak pakai, mic tak buka. Okay, inilah. Lagi 2 minit. Belum. Dia susah yang tu dah bukan. Awak suruh Izam nak tu. Lawak dia nanti. Oh, Caca. Sorry. Caca pinjam WhatsApp. Okey tak? Sekejap. Buka. Watch. Facebook live. Link dah set. Kopi cakap. Pendek je. Video dah. So, you're live? Alright. Okay, Assalamualaikum. Salam 25 Ramadan. 1445 Hijrah. So, pejam celik kita dah 25 hari berpuasa. InsyaAllah 10 malam terakhir ni kita dapat ketemukan dengan malam Lailatul Qadar. So, guys, para viewers, we are here today to discuss topik kita, our first episode of podcast. Izinkan kami untuk menceritakan tentang the drone among us, the cool, the crazy and the controversy. Sudah kontroversi pula. Okay, just to give you an introduction, ladies and gentlemen, quoted 13 Februari 2024 tahun ni saja, kita punya timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Mazlan have quoted that the potential market value, nilai pasaran di Malaysia pada tahun ini saja adalah sebanyak RM12.13 bilion. Okay, this is captured from New Straits Times, narrated by Bernama. Boleh Google up and see. 12.13 bilion nilai pasaran di Malaysia on drone industry itself. And compare with that, dia merupakan 4.3% sahaja nilai pasaran globally, satu dunia. And it is said that we are embarking towards a higher by the year 2028. Nilai pasaran drone ini akan mencecah sebanyak 16 ke 17% satu Malaysia. Okay, ingin saya throwback sikit pada tahun 2019. Kalau viewers kita dapat tengok filem Spider-Man Far Away From Home. Okay, di mana our Spider-Man tu combat dengan ribuan drone dengan menggunakan AI, artificial intelligence, hanya berkata-kata
and the drone can somehow attack the Spider-Man. Okay, that was in 2019. Fast forward to 2022, di mana China dia tak main dah mercun sekarang. Mercun dia dimainkan oleh drone. Okay, di mana tarian naga dibuat melalui drone, fly in the air pada waktu malam. Cantik. Okay, and needless to say, the US military is utilizing drone into their air force. So segala crazy, segala cool dan segala kontroversi akan dibincangkan hari ini. Kita amatlah bertuah hari ini, kita ditemukan oleh dua orang kuat kita. Number one is Dr. Muhammad Nurul Fakih bin Muhammad Sajali, under the RPTO license. Dia merupakan our chief remote pilot. Okay, di sini juga kita bertuah berada dengan teknologis Muhammad Zulkifli bin Muhammad Jamali. Beliau merupakan maintenance controller. Okay, di Unicam, Dr. Fakih adalah provost dan TS Kimi kita adalah kita punya Dean of Faculty Science and Technology. So, sihat Dr. Fakih? Alhamdulillah. Buka puasa Puasa. Alhamdulillah. Ada tahu kan? Alhamdulillah Kita masih. puasa-puasa tapi tengok tak kurus lagi ni. Alright, so let's get back to the track. Okay, kita tengok gambar-gambar kat sini ada macam-macam dah ni. So, let's pose to Dr. Fakih first. Apa drone ni? Okay, ada orang panggil drone lah, ada orang panggil UAV lah, ada orang panggil UAS lah, ada orang panggil apa ni, remote control kapal terbang balik pasang balik lah. So what is drone, ataupun benda ni lebih dikenali atau didengari oleh kita punya viewers macam mana? Okey, baik. Terima kasih Dr. Faiz. So saya bila dapat soalan tu saya macam nervous juga sebenarnya nak jawab kan. Tapi macam ni lah, kalau untuk viewers, sebenarnya drone ni dah diguna pakai I think kalau dekat Malaysia ni dah terkenal lebih kurang dalam 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Dan in fact drone ni pun juga bukan sahaja diguna pakai oleh orang-orang dewasa, tapi kanak-kanak. I mean makna kata umur berusia 12 tahun, 10 tahun, dia orang dah tahu dah drone tu. Cuma dari segi orang kata officialize dia, drone ni ataupun dalam dia ada beberapa istilah. Dipanggil sebagai UAV, ada yang panggil UAS, ada yang panggil drone. So sebenarnya benda ni adalah benda yang sama je. Dan ada pula macam sekarang ni zaman teknologi dah moden. So drone ni diguna pakai untuk beberapa perkara, sebagai contoh macam commercialize for delivery, for air cargo. Dan dia juga boleh diguna pakai as part of a toy kepada kanak-kanak. Cuma macam dari sudut kita di Malaysia ni, kita tertakluk ataupun we are subjected kepada Air Law and Regulation, kepada peraturan-peraturan penerbangan Malaysia 2016. Jadi drone ni memang salah satu fenomena lah kalau kita ceritakan. Dan in fact masa saya berada di Shanghai pada tahun 2018, diorang dah macam-macam dah develop drone ni. I think kalau Dr. Faiz mungkin pernah pergi China. Betul. Dah pelik-pelik dah drone ni, macam-macam, boleh baling, terbang. Itulah sedikit sebanyak lah betul. drone ni. Saya ingat one marketing gimmick lah dekat China ni kan. Traffic jam ni penuh ni. Traffic jam penuh, lepas tu China ni cakap kat Mandarin lah. Kita tak faham, kita tengok je. At one point the marketing skill, dia ambil drone dia baling. Di tak kala penuh traffic jam tu, dia baling. Lepas tu benda tu nak jatuh, dia ambil remote, dia tekan button simple lah. Dia datang land kat tangan dia. Dah macam burung dah. Kan? So that's how advanced drone is. But in Malaysia, saya dipahamkan CAD dia adalah quite recent lah. Dan kita ada istilah yang dipanggil RPTO. So TS Kimi, what do you think about apa RPTO ni? Dah nama macam Robocop dah. Okay? dengan apa ni, dengan CAD lah, dengan benda-benda terms ni kan, kita kat luar tu mungkin tak tahu. So what is RPTO, apa CAM, apa CAD ni, boleh terangkan? Okay, thank you for the question, Doktor. Sebelum saya terangkan sikit tentang RPTO ni, kalau pepatah Melayu dia cakap, tak kenal maka tak cinta. Oh, so kita kena tahu dululah RPTO ni apa. Biasa.
romantik sikit Ramadan ni doktor. Okay, Okay, so okay. RPTO ni dia stand kepada Remote Pilot Training Organisation. So RPTO ni sebenarnya salah satu organisasi ataupun sekolah penerbangan lah yang fokus on flying the drone. Makna kata untuk make it simple, contohnya kalau doktor ataupun Dr. Faiz ataupun Dr. Fakir nak drive kereta, mesti Dr. Fakir dan Dr. Faiz akan ke sekolah mandu. Betul. Okay, kalau contohnya both of the doctors nak fly aircraft, semestinya pergi ke sekolah penerbangan. Betul. Untuk fly the aircraft lah. Cuma untuk drone ni kita ada satu spesifik sekolah penerbangan untuk mengajar public tentang macam mana mengendalikan drone, menerbangkan drone mengikut spesifikasi yang ditetapkan oleh Civil Aviation Authority Malaysia lah. Okay, I just want to stop you there. Now, logik lah kalau kita pergi lesen, memandu, dapat L, ambil exam tu kan. Betul. Kalau kita pergi flying school, then kita dapat ATPL lah. Dan kena ambil rating untuk fly. Itu sebab benda tu is a legal entity. Tapi drone ni bukan kita boleh fly saja je ke? Tak boleh. Tak boleh Dia bunyinya macam boleh tapi sebenarnya tak. Oh. Kalau doktor tengok kat depan kita ni, kita ada satu contoh sertifikat. So bila mana student enroll dalam RPTO ni, kita akan student tu dia akan go through a few days of training. That training will then certify them to fly the drone. Sebab dalam regulation kita ni kat Malaysia ni tertakluk kepada peraturan 140, 141, 142, 143 dan 144 dalam peraturan penerbangan 2016 mengatakan no person shall fly ever without approval from the authority lah. Oh my goodness. So makna kata kalau doktor nak fly untuk hobi ke, selfie waktu raya ke contohnya, contohnya pergi ke rumah sorry mana tahulah perempuan ke. Oh okay. Nak impress kan. Kita nak impress, kita akan fly drone sebenarnya tak boleh. Bunyi macam boleh tapi Baru minggu lepas ni ada traffic jam. Ada traffic jam dekat Plus So sangkut, so ada orang fly drone, tengok apa kat depan tu. Saya technically that's illegal lah. Okay, good question doktor. Actually kalau doktor pergi ke laman web CAM, ini baru je, fresh from oven. Semalam CAM dah keluarkan satu notis menyatakan bahawa larangan untuk fly drone, any drone, UAS ke UAV ke, waktu perayaan di lebuh raya. Oh my So goodness. makna kata kalau doktor nak fly juga, contohnya tersekat dalam jam kita nak tengok lebuh raya tu macam mana, apa berlaku, kemalangan sebagainya. Okay. Doktor mungkin akan disabitkan kesalahan mengikut regulation tersebut lah. Yo, ni tak sedap dengar ni. Saya nak cerita regulation tapi panjang sikit tu. Okey, kalau lah saya fly je. Okey. Peduli apa kan. Ini kira belak lah. Seatbelt tu wajib pakai kan. Tapi kalau polis tak tangkap, nasib lah kan. Kita doa banyak-banyak kan. So kalau lah tertangkap, macam dah tak tangkap seatbelt, asal saya 300 kalau kena saman. Kalau kita fly drone je, tak tertangkap, apa hukumannya? Okey, kalau tertangkap kita ada few hukuman lah. Saya akan cerita satu-satu lah. The first one is mengikut Akta Peraturan Penerbangan Awam 1969 under section 24O. Ini akta ni dalam parlimen ni Akta approve ni. dah Oh, di-approve jangan by main-main. parlimen. Okey. Dan di-enacted dari YDPA sendiri. So benda ni bukan main-main lah. Ui, Okay, yo. satu, kalau didapati bersalah dan ditangkap, so under section 24O, doktor I'm not sure doktor lah. Doktor Okay, ambil orang lain depan ni lah, ke saya pula. Doktor Fakir ke? Doktor Abu lah. Abu. Doktor Abu lah. Sorry siapa Abu dalam ni yang terasa. Terima kasih. Doktor Abu mungkin akan dikenakan tindakan pembayaran lah, denda sebanyak RM50,000 ataupun penjara 5 tahun. Itu satu doktor. Baru satu. Ada lagi. So under regulation peraturan 898 dalam peraturan penerbangan 2016 menyatakan mana-mana individu yang fly yang menyebabkan bahaya kepada orang awam, and ini disabitkan juga dalam Akta Section 4 dalam peraturan penerbangan 1999. SKB hafal akta tu. Okey. Kan melon lah. Tapi nak bagi tahu yang pertama pentingnya ilmu ni lah. So kalau disabitkan kesalahan, termaktub sekali dengan Akta 24O tu lah. Tapi itu okey. Mana kata kalau doktor fly, tiba-tiba terlanggar orang contohnya. Mati pula tu. Mati pula. Astagfirullah. Terlanggar kereta ke, dia termaktub dalam satu di atas kanun kesiasaan. Ui, penal code lah tu. Penal code. Saya nak cerita satu kes doktor, Imamil lah. One case yang happen, I think both doktor tahulah. Satu kes yang berlaku kat Kedah. Kedah, perayaan Kedah. Waktu pilihan raya. Yes, betul, yes, doktor. yes. Waktu tu ada dua drone flyer, droners lah. They fly drone agriculture type. And then waktu penamaan Hari Calu tu, nama orang lah. Kat situ. Unfortunate for them, drone tu jatuh.
Dan bila jatuh, dia kena a few people lah around there. Kena few people tu ada cedera parah lah. So one of the section yang terlibat adalah section 3 to 5 kerana persesaan. Dia disabitkan kesalahan. Orang yang fly drone tu mungkin akan dikenakan denda sebanyak 7 tahun kat semua penjara. Anak dari satu tu. 7 tahun sebab dia dikira sebagai cubaan untuk mencederakan orang awam dengan niat. So that's one of the evaluation lah. Sebab dia kata untuk fly drone ni kita kena ada ilmu, bukan fly semata-mata untuk kita punya agenda saja. Okay, wow, that is a strong point. Now, so viewers out there, droners out there, kalau anda memerhati atau mendengar, jangan main-main. Benda ni bukan main-main. This is akta tertakluk di dalam Akta Perlembagaan Malaysia, di mana for you to fly a drone is not simply any Tom, Dick and Harry. Ada prosedur dia. Sekiranya anda tidak ditangkap, so far okey lah. Tetapi sekiranya tertangkap dan melibatkan kecelakaan, makanya haruslah berhati-hati. So having said that, let's go to Dr. Fakih. Now, saya suka because saya nak samakan drone ni dengan commercial flying. Okay, and Dr. Fakih pun ada peluang untuk mendapatkan dia punya PPL di Melaka dulu kan. Dia pun ada pengalaman juga fly a lightweight aircraft lah. Now, kalau kita nak buat persamaan in terms of autopilot lah kan, tengok aircraft ni ada autopilot dia. Betul. Drone pun ada autopilot dia. So in terms of technology, boleh ke orang kata drone ni mengambil alih tugas sesuatu aircraft ataupun a photostat copy of a commercial aircraft, tak kira lah sekarang ke atau dalam masa akan datang ke, will it be a replacement of the aircraft just like Tesla to our standard automobile? Adakah drone ni will be the next Tesla for aviation industry? Okay, soalan yang 50 years ahead punya ni pun main ni macam tu. Lapar saya bagi je. Okay, kalau kita tengok lah kondisi sekarang, even kalau aircraft pun orang dah move kepada lot of digital avionics. Okay, kalau dulu kalau kita compare aircraft yang lama, okay, soal analog, soal manuals, and moving forward dengan current technology, orang pun dah ubah pada teknologi in terms of dari segi modernization dan sebagainya. And to answer Dr. Faiz punya soalan, adakah drone would be the potential? Jawapan saya adalah it would be possible to have that. Sebab apa? Sebab now the technology ni orang kata dah petik kat ujung jari je. Especially with the establishment of the AI, artificial intelligence ni, macam-macam boleh buat Dr. Faiz. Mungkin Dr. Kimi pun setuju, macam-macam boleh buat dengan AI kan. Kalau boleh kuruskan badan kan, memang laku lah AI tu. Okay, jadi untuk drone to take over commercialize dari segi aircraft dan sebagainya ni, dia menjadi satu orang kata catalyst lah, especially untuk masa-masa yang akan datang ni, bila mana teknologi ni semakin berkembang, okay, semakin maju, semakin moden. Dan saya ingat lagi saya punya profesor pernah berkata lah, okay, dia kata dunia akan datang ni menjadi semakin orang kata gila. Kenapa gila? Because of this technology. Dan people, kita keep always orang kata research, kita explore, kita orang dig details whatever that we can do. So the answer should be yes. Okay, the answer should be yes. Dan mungkin dalam tempoh 5 tahun lagi ataupun 10 tahun lagi. Dan mungkin kalau tanya saya lah, 10 tahun tu mungkin too long, mungkin 2 tahun, 3 tahun possible. Sebab banyak dah. Dan in fact kita pun mungkin dah boleh start dengan our research ataupun R&D dengan autonomous commercial, autonomous flying, autonomous drone, and benda tu now is kita boleh buat. Kita boleh buat, tak ada masalah. Okay. So sebab saya tertarik dengan Spiderman tu, anak saya 3 orang lelaki memang gila Spiderman tu. Kadang-kadang baju pun pakai Spiderman. So dia tengok Spiderman tu dengan spek je, I know bila ada fiction ni adalah 50% ke laut kan. Dia, but when you wear a spec and when you command the microprocessor can accept the command based on just the language. Betul. Buat. And ni telah dibuktikan dalam Google Talk and everything kan.
In fact kalau kita nak tutup lampu ni kan, close light, dia tutup lampu. Betul. So if that enhancement and that AI kita terapkan dalam drone kan, yo seronoknya. Tolong ambil air penat lah, drone datang. That will be the dream kan. Sakit belakang lah drone, tolong urut sikit. That will be the magic lah. But you combine robotic, you combine AI, you combine what do you call it? Drone kan. You can imagine that. And in fact Dr. Faiz, to support your arguments here, even now the drone yang latest teknologi sekarang ni, dia dah boleh follow. Kalau orang tu ke kiri ke kanan ke, drone tu autonomous akan follow. Okay. Dia akan follow. Kalau orang tu pergi ke mana-mana pun, drone tu akan follow je dekat mana-mana. That is how the AI works. Tak payah nak Khusus belanjing drone. lah. Kita boleh drone je. Dia ikut dah mana-mana. In fact, kalau dari segi macam nak targeted ke the software even dalam drone tu itself, diorang dah well packaged and macam-macam lah boleh buat, very advanced technology. And cumanya kalau tanya saya dan mungkin doktor dengan TS Kimi pun agree with this statement, di mana kita bila dah ada teknologi ni, kita kena gunakan sebaik. Betul. Sebab dia boleh disalahguna. Betul. Dia boleh disalahguna dan dia boleh digunakan dengan sebaiknya towards our, orang kata, perkembangan negara, perkembangan human to itself. So dia boleh jadi dua, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Saya nak tambah sikit lah kalau boleh lah. Boleh. Doktor, kita tambah sikit berkenaan tentang apa anak doktor tadi yang suka tengok cerita Spiderman. So kalau saya cakap yang teknologi tu sebenarnya dah ada. Ada. Kejut tak? Okay. Kena beli. Sebenarnya teknologi tu what we call it as swarm technology. Swarm, SWARM lah. Swarm teknologi ni teknologi yang diguna pakai macam burung. So kalau kita tengok burung, burung akan biasanya fly dalam bentuk flock. Satu gagasan burung lah. Teknologi sama diguna pakai dalam drone juga. Kalau doktor perasan, tahun lepas bila JDT menang Piala Malaysia, diorang dah fly drone tu dah. Betul. Untuk ni lah, untuk itulah event tu sendiri kan. Dengan cerita ratusan ribu habis untuk celebration tu. Betul doktor. And in fact JDT dia guna pakai total of 1010 drones during the performance. And Malaysia Book of Record dah bagi certification on that particular ni lah. Okay, steady orang Johor. Steady. Steady orang Johor lah. JDT lah, satu ni. Saya Selangor Saya Selangor. Cumanya interesting fact, another interesting fact regarding on that technology is that Guinness World Book Record katakan bahawa Intel pernah fly drone sebanyak 2020 drone. Itu jumlah yang paling banyak lah setakat ni, paling besar lah 2020. So saya nak kata yang teknologi tu dah ada, cumanya mungkin enhancement in term of progress of teknologi tu belum ada lah. Contohnya macam doktor cakap tadi, bila kita pakai spek tu kita berinteraksi, mungkin teknologi tu still develop, cumanya progress tu dah nampak sebenarnya lah. Alright. Okay. So saya cabar Malaysian out there, if there's any Iron Man inside you, okay, build this knowledge, create this technology and let's bring Malaysia to next level. Tetapi kalau tengok kan, kita tanya teknologis lah, okay. Teknologis ni TS Kimi is an engineer in practice both in Unikek Almiat in Universiti Melaya number 1 university in Malaysia right now. So kita tengok teknologis ni, bila kita tengok dekat Unicamp ni, kita ada flight simulator Airbus A220 kan, saya masuk lah and I tried to fly it. And you know that inside avionics ni ada beribu-ribu button lah, okay. So pilots out there, regardless if you're first officer, second officer, or you're the captain kan, saya tabit anda lah. Untuk bila come to technology, kadang-kadang orang ni daun tau. Daun ni kalau ingat dulu, orang dulu pakai daun segar. Maksud dia tak tahulah kan, dia tengok Allah ni kita nak set benda ni pun tak tahu kan. When it come to technology, they might not reach at par to that level. I know commercial airline ni jauh beza dia compare to here, but kalau tengok drone ni, susah ke dari segi technicality dia kita nak manage benda ni, ataupun complicated ke? Kita takut terbang, kita nak suruh ke sana, dia ke kiri kan. Kita nak suruh dia pergi ke depan, dia mengendap jiran seksi pula atau bahaya pula. So is it complicated or not for any normal person Tom, Dick and Harry to buat drone ni? Okay, good question anyway doktor. Sebenarnya kalau kita compare dengan commercial aircraft, cara pengendalian drone ni sangat-sangat berbeza. Paling senang lah I would say. Sebab kalau doktor fly drone kecil macam ni contohnya, kecil macam ni. So kalau saya tengok cuma ada 4 atau 5
physical button saja yang involved. Yang lain cuma menggunakan apps atau software. So satu teknologi yang menyenangkan kita untuk mengendalikan drone ni is that kalau kita fly drone ni and sometimes kita terlepas control dan sebagainya, drone ni akan hover by itself. Maknanya kata dia akan berada di dalam static condition even though there's a heavy wind ke, even though doktor tolak guna tangan ke, dia akan go back to its original place lah. So untuk belajar cara-cara pengendalian drone dan sebagainya, dia cuma ambil masa dalam 8 hari lah. So this is where RPTO kicks in. Compared to how you learn how to fly, commercial aircraft might take around 1 year and a half, 2 years, betul kan? Drone cuma 8 hari, kita akan cover all the things, principle dan sebagainya lah. Both theory and practical, doktor, betul. So untuk menjawab soalan doktor, drone sangat mudah. Kalau doktor ada anak pun, saya rasa umur 2-3 tahun pun dah boleh start ajar drone dah. And they can still adapt with it in a matter of time lah. Cepat je. So tak perlu risau doktor. Memang senang. So all viewers out there, both of them are authorized trainer. Okay, kedua-dua mereka telah ditemuduga oleh pihak Civil Aviation Authority Malaysia, and they are authorized trainer by CAAM, and they have faced the mill lah. Dia dah buat benda tu, that's why they are here. But to Dr. Fakir pula, now we know the fact that kalau tengok syllabus yang ada, paling kita excite bagi sikit je lah. Ada principle of flight kan, so ada 4 phases, kita ada thrust, kita ada drag, kita ada lift, and kita ada weight lah. So kalau tengok tu persamaan tu seakan-akan ada. Betul. So bila student kita belajar diploma ke degree ke, dia fokus on aviation per se lah. Betul. Kita tak ada diploma in drone lagi. Okay. So when you say about pembelajaran ni, theoretical part, okay, kita dah sentuh dah habis tadi ke theoretical part, ada persamaan tak? Itu satu. Lepas tu susah lagi tak? Kan sebab kita aviation kita belajar benda teori, ambil kau setengah raw, tengok nak kena hafal formula tu dah pening balik lah. Kan? But in theoretical wise, untuk pembelajaran drone ni dalam masa 8 hari susah ke? Ataupun perlu tak level maths je kena A, science je kena A untuk mempelajari dari segi teori tu? Okay, speaking on the theoretical part, especially bila kita nak specific mention on the drone ni, sebenarnya pembelajaran itu tidak terlalu susah. So makna kata kita akan belajar macam mana apa yang aircraft pun ada juga. Kita still akan belajar Bernoulli principle, kita akan belajar the 4 forces, it's all the basic things, right? Dan bila melibatkan drone ni, sebenarnya bila kita terbangkan drone, kita terbangkan di kawasan yang open, okay, yang jauh daripada orang. Of course, antara intipati ataupun silibus-silibus yang terlibat, sebagai contoh meteorologi. Jadi kita akan belajar, ni best ni belajar meteorologi ni, sebab kita akan belajar macam mana kita nak baca weather chart, macam mana kita nak baca. Okay, sekarang ni pukul 10 pagi, awan jenis apa? So kita akan belajar jenis-jenis awan. Kita akan belajar berapa kelajuan angin pada waktu tu. Yang nak decode tu. Decode tu pada kepala. Dia panggil sebagai meta code. Tahu angle dari mana. Betul. Angle dari mana, nak tengok headwind ke tailwind ke. Lepas tu nak tengok visibility dia lagi. Betul. Lepas tu kadang-kadang jam ni kod dia lain. Jam kemudian lain. Betul. Jadi tak terlalu susah lah kalau tanya kepada kami ni, right? Yang paling penting adalah dari segi minat untuk belajar tu. Dia tak perlu nak dapat yang A+ punya student ke. Kalau kita ada, then it will be a better. Itu adalah bagus. Tapi kalau tak ada pun tak ada masalah. So kita boleh belajar, dan of course our instructor, kita akan assist daripada A to Z. Dan especially cara mengendalikan drone, cara macam mana kita nak kenal pasti dari sudut meteorologi, dari sudut risk assessment, dari sudut safety. So semua tu antara intipati-intipati yang kita ataupun sebagai RPTO ni akan bantu pembelajaran dari sudut pembelajaran for RCOC ni lah, di bawah RPTO. Okay, alright. So untuk makluman viewers semua, nak add on sikit, kita dah lakukan drone piloting ni sejak tahun 2016. Betul. Okay, bila masuk CAD terbaru pada tahun 2020 kan? 2020 kan? Betul. CAD terbaru 2020. Kita stop. Okay, kita hormati undang-undang Malaysia di mana Civil Aviation Authority mengatakan bahawa setiap drone pilot memerlukan kebenaran dan kelulusan yang sebetulnya untuk fly drone. So once we run daripada 2016 ni, kita ada daripada MADA, kita ada daripada event, in fact kita ada international
droners at that particular time. So far alhamdulillah tak ada yang fail lagi lah. Alhamdulillah. Tak ada yang fail lagi. Betul. And the theoretical part, the good thing is that dia MCQ. So dia ada MCQ, cuma dia this is the standard set by Civil Aviation Authority Malaysia. Syarat passing mark adalah 75%. Betul. Sekiranya tak memenuhi kepada pilot-pilot, kepada LAE, kepada cabin crew yang these are the position that required license, samalah 75% is the benchmark. Kalau MQA kita 40 passing mark. Tapi untuk Civil Aviation Authority 75. Jangan risau, kiranya gagal mendapat 75, ada beberapa peluang tu akan diberikan, dan I'm sure the instructor here will guide you the best way lah. Tapi kalau MCQ tu, kalau tak pass tu jolongkang lah. Okay, tak adalah susah sangat sampai kena buat essay 50. So now when you talk about theory, kita dah talk about the technology part kan. Why do I need to enroll? Kalau program ni orang panggil RCOC ni, apa tu RCOC dan MTS Kimi, kenapa saya kena join? Apa specialnya? I got a drone. Kalau korang ada drone yang korang simpan dalam store korang ni, aduh, tak payahlah. Ada Mercedes letak dalam bengkel selalu. Okay. Keluarkan. But under the law, anda perlu ada kelayakan yang sepatutnya. So why does people need to join this? And bila dah join, apa dia boleh buat? Okay, kita dah ada ni sijil, contoh sijil ya. Okay, this is the example of the cert. Okay, so dah dapat ni, boleh apply kerja ke, boleh buat apa ke? So what can you do with this cert? Okay, sini. Masa mudah dia adalah kalau tak join, masuk jail lah. Masa mudah lah. Ini regulation kan? Tak tahu. 7 tahun 50,000 Woi. Kalau nak masuk jail dengan cepat, bet 300 50,000 kena buat loan tu. Itu masa mudahnya lah. Tapi kalau kita tengok dalam regulation wise, macam yang saya cakap tadi, termaktub dalam regulation 140 atau 144, yang mana tiada seseorang pun boleh fly drone tanpa authorization daripada authority sendiri. So sekarang ni kalau tuan-tuan nak fly drone for example, tapi tuan-tuan tak tahu macam mana apply and so on. So inilah tugas-tugas kita sebagai instructor untuk memberi awareness dan memberi info-info yang berkaitan tentang fly drone satu lagi untuk authority wise lah, macam mana nak apply, proses apa, berapa lama, berapa ringgit untuk apply and so on. That's one thing. Second thing is contohnya kalau tuan ada spana, okay, tuan beli spana kat Mr. DIY, tapi tuan tak tahu spana tu untuk apa. It's pretty useless juga. So here our RPTO, Unicam RPTO is there to assist you to utilize the whole potential of the drone. Macam tuan ada drone, apa yang tuan boleh buat? So ada few multiple industries that you can do lah. So ini kena mengena dengan career prospect as a droner as well. So one of the thing is in agriculture. Okay? Once tuan dah masuk dalam bidang agriculture, tuan boleh menggunakan drone untuk pembenihan spray pesticide, benih dan sebagainya. Nak halau gagak pun boleh. Gagak pun boleh. Bagilah drone tu, bagi hover atas gagak tu, tapi jangan make sure ni lah. Betul. Gambar hantu ke semua kan. Kalau tuan tak masuk RPTO ni, gagak akan kejar tuan. Macam tu lah. Tapi one fact about agriculture industry ni, as part of the career prospect as a droner ni, yang mana kalau kita tengok 1 hektar paddy field tu, kalau kita spray untuk pembenihan for example, it might take us around 4 to 6 hours. Oh, itu dengan sakit belakang lagi tak masuk lagi. So tuan pun, kalau tuan orang cakap apa, owner of the paddy field, sakit belakang tuan lah. Satu sakit belakang, satu lagi kos banyak, panas, cepat demam, lagi-lagi puasa ni, kau nak minum air lah. Asal kebau yang tak mati lah. That's one thing. Tapi kalau kita menggunakan drone tuan, tuan boleh berjimatkan masa kepada 30 minit sahaja. 30 minit compared to 6 hours. That's time efficient, that's cost effective as well. That's one thing. Banyak lagi industri yang droners ni boleh pergilah once di participate ataupun dah graduate dari Unicam RPTO ni. Contohnya bidang-bidang construction, untuk monitor ataupun buat survey. Tak perlu nak pakai cap lah, pakai safety harness lah, naik ni kan. You can monitor from a distance, you can monitor. Betul tak orang Indon Bangla ni buat kerja ni kan? Monitoring. Kalau bos-bos boleh monitor lah, guna drone ni senang. Tak perlu CCTV lagi. Macam tu. Ataupun tuan-tuan boleh jadi instructor juga.
Kalau tuan-tuan berminat untuk mengajar, that's one of the career prospect. Yes. Though Aplikasi requirement from Civil Aviation Authority Malaysia, right, you need to have at least RCOC, okay, untuk menjadi instructor. So kita ada 7 RPTO di Malaysia ni. Peluang untuk menjadi instructor is there for you lah. Now let's go technical back. Okay, now kita tengok safety pula. Okay, Dr. Fakih, kalau safety ni apa requirement safety ni kalau drone je kot, apa susahnya fly, lepas tu tengok, lepas tu angkat gambar tu turun lah. Kan? So ada tak weather impact ke? Macam hari tu saya tengok ada orang cuba nak tangkap drone dekat PD kot. Pergi tengok apa dah jadi, jatuh tu kalau satu ni 4,000 menangis kawan. So in terms of safety, apakah hazard identification, risk assessment yang perlu ada kepada seorang droner? Okay, so kalau tanya saya dari sudut penerbangan lah, dari segi aviationnya, as of now ataupun dalam zaman sekarang ni, drone ni kita dah jadikan dia sebahagian daripada hazard in aviation. So kalau dulu hazard in aviation ni weather, aircraft technicality, but now drone dah jadi part of the hazard kepada aviation. Salah satulah kalau saya boleh ceritakan dari sudut flight operationnya. Okay, sebenarnya untuk kita terbangkan drone ni, yang pertama sekali kita kena dapatkan NOTAM. Apa tu NOTAM? Notice to Airman. Kenapa notice to Airman? Sebab kita berkongsi ruang udara dengan kapal terbang, especially mana-mana droners yang nak terbangkan drone ni. Walaupun dalam akta mengatakan dalam undang-undang udara kita tak boleh fly dalam certain radius, dalam 5 nautical mile, 10 nautical mile within airport area. Okay, tapi ruang udara ni bukan kepunyaan kita seorang. Akan ada aircraft bypass, akan ada aircraft approach, aircraft dekat airport lah. Okay, dan pernah ada satu case, tak silap saya pada tahun 2016 ke 2017, di mana bila tak adanya awareness safety bagi seorang droners ni, dia flykan dekat kawasan airport. Sesuka hati dia. Okay. So apa yang berlaku adalah dia cuba untuk capturekan gambar aircraft land. Ni konten lah tu. Kan? So dari situ kita tahu bahawa even aircraft structure ni dia very light. Kalau burung bird strike lah, even hit the aircraft engine pun, aircraft engine tu boleh bersepai. So same goes with the drone. So kalau aircraft tu langgar drone, aircraft pun boleh habis. Jadi dari segi safety dia dekat sini, right, kita perlukan knowledge dan kita perlukan orang kata apa tu, dari sudut practicality in terms of safety. So dia boleh jadi hazard dan dia boleh mengorbankan nyawa dan dia boleh mengakibatkan accident kepada aircraft. So makna kata dekat sini, drone ni dia boleh jadi baik dan dia juga boleh jadi buruk bergantung kepada intention, penggunaan kepada seseorang tu lah. Strongly agree Dr. Fakih. Now ni lah kita tak kala kita nak mengejar konten, kadang-kadang orang buat konten buat lawak, kadang-kadang orang nak buat konten buat lagu raya, saya tak sebut nama buat lagu raya lah, kita nak buat konten tu lah, kontroversi lah. And majority of the usage of the drone is obviously to create content. And the content from area is beautiful, kan, susah nak dapat. But please, viewers and droners di sana, janganlah sebab ingin mengejarkan konten kita menggadaikan, membahayakan nyawa 200-300 packs dalam aircraft tersebut, especially dekat airport. So bila nyawa orang ni tak boleh dibayar dengan wang ringgit, kan, kematian seseorang individu tu, kesedihan mak bapak yang dirasai, kesedihan ahli keluarga yang dirasai itu tak boleh dibayar dengan wang ringgit. Betul. So for all droners out there, please fly wisely and think of other people instead of nak mengejar konten ni. Okay, wah dah macam ustazah. Okay, now last question, technicality. Now kita tengok TSP ni any gadgets or electronic ni, it requires maintenance. You tak payah cakap MRO untuk aircraft, commercial aircraft lah. I think the business is billions, MRO je. Even our simple handphone pun kita buat software upgrade. Kalau hujung minggu tu ambil lah lap sikit, kan, habuk. At one point kena keluarkan habuk, kan. What about drone? Drone ni
perlu tak di-maintain? So kalau orang kat luar sana nak beli satu drone ni, nak jadikan hobi, nak jadikan nak buatkan konten, perlu tak high maintenance to do to maintain a drone, and what need to be done kalau tengok drone? Okay, good question. Sebenarnya maintenance ni perlu. Kalau kita ada moving things, anything yang menggunakan motor ataupun bergerak, dia perlu dilakukan lah in a timely basis. Macam saya rasa kalau kita nak balik raya ni mesti kena maintain kereta. Betul lah. Sama lah dengan drone. Bila tuan-tuan ada drone, for example this drone, so one of the aspect yang perlu ditengok adalah satu, dia punya propeller. Okay, sebab propeller is the basic things that makes drone fly lah. Tanpa propeller tak adalah principle of flight dan sebagainya. So propeller ni, one thing is to make sure that it is smooth. So macam mana kita tengok, kita cuba try sentuh dia. Kita cuba sentuh macam ni, tengok is there any kind of friction or not. Kalau ada friction tu makna kata masa tuan-tuan untuk tukar propeller tu dah sampai lah. So ini wajib buat sebelum fly? Wajib setiap kali. Oh, so ni termasuk dalam protokol dia lah. Protokol, sebelum nak fly kena betul. ikut several step macam pilot lah kan. Betul. Dia We call it as checklist lah. Pre-flight checklist. Okay. So kalau tak buat tu, you cannot fly lah technically. By right tak boleh. Sebab apa? Ada possibility untuk drone tu crash dan jatuh lah. Alright, Kalau jatuh kat lapangan tak apa. Kalau kena kepala siapa-siapa, terfakir saya. Salah sikit. 24. Betul. 24. Okay, another thing is propeller is one thing, another one is motor. Okay, motor ni kita pakai brushless motor. So to make sure that motor is working properly, biasanya kita akan cuba gerakkan motor dulu lah sebelum fly. So kalau ada friction ataupun geseran ataupun sekatan, so makna kata motor tu mungkin tak stable. So bila mana tak stable, drone pun akan tak stable juga. That's one thing. Another thing, macam Dr. Faiz cakap tadi, kita guna drone mostly because of social content lah. So one of the thing is this, we call it as gimbal. Gimbal. This is important. Kita tak nak bila mana droners fly, tiba-tiba bila dah fly 30 minit, tengok video tak record. Rugi dekat situ. Sakit hati. Dia sama situasi macam balik rumah masak kan tak ada. tak ada. Masak rendang tiba-tiba tak letak rendang ni pun contoh kan. Masak rendang tidur jadi kari kan. Lagi tak ada. So apa dia tak short lah. Okay. So gimbal ni kena check, make sure that the position is right, it should be in contact and the lens is clear. That's one thing I lah. never thought that crucial check this semua. Very crucial. It's like you are driving a car lah. Kena tengok tayar, kena tengok enjin dia, lampu dan sebagainya. So ini basic principle of things that you need to see. Kalau katakan benda ni tak okay, and then maintenance should be done on that part. Okay, and last thing yang paling penting is battery lah. Tengok bateri tak ada. Contoh dah satu dah. Okay, bateri tak ada. Kalau nak fly, make sure bateri ada. Itu lesson learn lah. Lesson learn untuk kita lah. Okay, so bila mana kita on bateri, supposedly the whole system will turn on lah. Okay, kalau bateri tak ada, sama ada tuan-tuan check condition of bateri, tengok life cycle dia berapa, and then tukarlah bateri, itu saja. So all this will be taught mas dalam RPTO program RPTO Betul ni betul. Kita akan ajar satu persatu. Kalau mana kata kalau participant tu tak tahu basic from zero, we will make sure that their knowledge will be 100 right after they graduate lah. So that is our cakap apa? Responsibility. So kalau lah saya skip satu checklist kan. Tak check pula ni. Tapas lah. Okay, that is what we call in aviation human factor lah. Kita belajar tentang Swiss model of cheese. So one event will leads to another event. Contohnya kalau tak check satu benda, mungkin akan menyebabkan benda yang lain lagi teruk. Itu pun kita akan belajar nanti. What will be the consequences dan sebagainya lah. Kalau saya cerita ni takut tak habis 3 jam nak tu. Untuk penambahan kalau saya boleh tambah sikit Dr. Faiz kalau tadi TS Kimi mention pasal human factor, jadi untuk drone ni pun kita ada CRM, crew resource management, di mana crew resource management ni dia melibatkan antara pilot dan juga co-pilot. Kalau aviation pilot dan co-pilot lah. Tapi untuk drone ni dipanggil pilot dan juga visual observer. Di mana bila captain ataupun pilot tu terbangkan drone, maka visual observer ni akan act sebagai assistant untuk baca checklist, check, done every single thing, so that dia ada check and balance. So daripada situ untuk kita avoid orang kata error chain tadi ni, okay, based on the checklist yang kita dah sediakan, and this is where the crew resource management comes. So kalau lah apa-apa jadi kan,
Tentu dipersalahkan. Kita boleh tarik VO sekali lah. Boleh sekali. Mungkin kau Sekali. senang tadi VO Oh, kau ingat VO duk macai duk sebelah kalau kata dia tak ada. Apa-apa jadi dia kena tarik juga. Okay. Alright, very interesting. Now let's focus on the program. I think this is our last question Focus on the program. Now, macam mana orang luar ni boleh bayangkan program ni macam mana? Program ni 8 hari. Betul. Okay, 8 hari, 3 hari, 5 hari training theoretical. 3 hari training Practical. Betul. So practical ni teori ni ialah belajar slide and then the instructor will dramatize, will imaginize and then exercise kan. Question bank akan diberi kan. Question bank InsyaAllah diberi, kita akan bantu. So segala soalan-soalan yang akan diletak dalam perpustakaan akan diberi. So theoretical tu macam kelas biasa lah. Betul. Kalau practical ni susah tak? Kan korang suruh buat somersault kan ke laut kan? Kalau practical ni, saya rasa paling mencabar ni mengikut feedback yang kita dah buat lah kan. Obviously practical. Betul. Is it hard? Macam mana landscape dia lah kena buat ni ke apa ke? Okay, kalau untuk practical biasanya kita akan start dengan briefing. Kita ada briefing lah so that kebanyakan macam pengalaman kita. Right, orang yang datang ni adalah orang yang tak ada langsung pengalaman dalam bidang tu. Tapi kita akan ajar daripada briefing dan macam saya sebutkan tadi, kita kena buat kontak kepada bahagian menara kawalan. This is antara peluang yang mungkin tak semua orang dapat untuk bercakap dengan menara kawalan. Wow, air traffic controller. Traffic control. So kita akan call bahagian Flight Information Service. Kita akan bagi tahulah kata kita dari Unicam akan melakukan penerbangan drone pada sekian waktu, pada sekian ketinggian. Ada skema ayat dia lah. Ada dia punya cara. Itu aviation dipanggil sebagai aviation physiology. Wow. Aviation communication. Jadi benda ni menarik sebenarnya sebab tak semua orang boleh dapat. Mana kita suka-suka hello tower saya dah tak ada kan. Betul. Tak ada. So jadi peluang yang ada ni untuk kita bercakap dengan menara kawalan, macam mana kita berkomunikasi untuk kita lock kita punya NOTAM. Sebab macam kita bagi tahu tadi, ruang udara ni bukan kita punya. Kita pun terbang dengan helikopter yang lain, kita pun terbang dengan aircraft yang lain. Jadi kita nak ada separation dan kita nak ada supaya safety tu ada. Okay, briefing, okay, kemudian kita akan tunjuk macam mana daripada A to Z in terms of checklist, okay, apa yang nak kena buat, okay, dan yang paling penting sekali kita pun akan ajar kalau dari sudut aircraft flying ni dipanggil sebagai UPRT, upset recovery, okay, engine failure, okay, apa yang kita nak kena buat, okay, kalau ada engines on fire, apa yang kita nak kena buat. So sama juga macam drone, okay, cuma dari sudut drone ni dia macam okay, malfunction dari sudut GPS. So apa emergency procedure yang kita kena buat? Tiba-tiba tengah fly, ada orang luar dipanggil sebagai intruder, uninvolved person. So apa prosedur yang kita nak kena buat? So perkara-perkara tu akan diajar dan alhamdulillah berdasarkan feedback yang kita dapat, mana kita punya bekas-bekas pelajar daripada tak tahu, now they are expert in terms of all this kind of procedures. Ambil kau. Siapa yang tengok tu dengan term-term Dr. Fakir kata, apa itulah tenganga kan. That is all aviation jargon lah. If let's say you're interested, don't waste your time, contact us. Kita pergi kepada the bread and butter question. Ini yang orang nak tahu ni. Kita fit tapi tak ada input, tak ada guna tak? Betul. Now kalau tengok ATPL can go to 400 to 500,000 plus flight rating, adalah dalam 600,000, okay, untuk fly to become a first officer. Kalau tengok kita biasa diterapkan kan, kalau LAE pun ambil satu paper pun dah mahal kan, to become an authorized LAE, and everything associated with aviation ni dalam minda mahal kan, confirm mahal. So TSK how much, berapa fee dia, okay, how expensive is this drone piloting, and mana nak dapat duit nak fund dia ni. So how expensive is it, and macam mana nak dapat duit untuk bayar untuk program ni? Okay, kalau kita boleh beli makanan kat bazar tu insyaAllah boleh lah. Oi, lapar. Time ni pula dia cakap pasal bazar kan. Gurau-gurau waktu biasa. So basically harga kita harga yang antara yang paling affordable lah di market sekarang ni.
So our fees including all the 8 days training, including pemberian teaching materials, kita juga ada kits dan sebagainya, juga makan if applicable, is only 5,500. Bunyi dia macam mungkin someone kata mungkin mahal. Cumanya kita ada banyak financial assistance lah. One of the thing is we can apply for HRDF. So makna kata HRDF, if you're working in company and you want to join, you can claim under HRDF. So kalau mungkin viewers pergi ke flight school RPTO yang lain, harga dia mungkin lagi melambung. So that is one of our ni lah price lah. So Right, so viewers out there, droners out there, to make it officialized, if you want to have the license, the RCOC certificate, maka harga dia adalah 5,500. Promosi UKM yang menterampilkan adalah it could go as low as 3,500. Okay, tetapi dia punya add-on tu is being removed lah. It's upon your request. Kalau tak nak makanan, nak dapatkan makanan sendiri. Kalau nak guidance tu dalam bentuk software, soft copy instead of hard copy. Kalau those are add-ons, depends on that lah. So company-company di luar sana sekiranya berminat untuk menyertai program RPTO kita, we are the 5th RPTO certified in Malaysia. We are the only university college having certification in RPTO from Civil Aviation Authority Malaysia, and our price is by far the cheapest in the industry. So kalau anda berminat untuk mendapatkan sijil ini, okay, certified, and this cert will be under the Civil Aviation Authority checklist, sila join our drone program. Kita ada drone program every month, and we are open for registration. Sekiranya berminat, just layari www.aviation.edu.my/register. And kata-kata akhir daripada TS Kimi untuk memperkasakan industri drone di Malaysia ini. Any last words? Okay, untuk droners. Okay, thank you Dr. Faiz. Siapa yang berminat untuk menceburi bidang penerbangan, so makna kata kalau tuan-tuan bukan dalam bidang penerbangan langsung sekalipun, zero knowledge sekalipun, yang berminat menceburi bidang ni, so please take this chance. Saya rasa Dr. Faiz tadi cakap tentang lowest price tu 3,500, right? 5,500 depending on your configuration. If you are interested to know more about this technology, what this technology can bring to the future, feel free to contact us. Jom join kita, and insyaAllah we will do the best to help you develop your future lah. Okay, insyaAllah kita akan jumpa di kemudian hari di sini Unicamp, and we are happy to have you on. Okay, Dr. Fakir, any last words to all the droners out there? Okay, thank you Dr. Faiz. Jadi on my last word, so to those droners yang mungkin belum ada RCOCB, to those viewers yang mungkin tertarik dengan perkongsian kami di sini, so this is the time. Remember guys, this is not only for you to belajar pasal drone sahaja. It's not only to drone, tapi dia merupakan satu knowledge yang melibatkan industri penerbangan juga. Okay, sebab when it comes to the drone, when it comes to the aviation, it is like a family. So it is a chain. Okay, dia ibarat satu rantaian di mana kalau satu tu putus, maka yang lain tu tidak akan bersambung dan putus. Tapi bila satu tu bersambung, keep continuing, then dia akan bersambung dan bersambung. And to all of the viewers and to all the droners, right, take this opportunity to learn more, to explore more, to do research more towards this drone as well as the aviation industry here in Unicamp RPTO. So hope to see you guys. Okay, thank you. Terlebih dahulu kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Dr. Fakir, TS Kimi. Okay, sama-sama. Terima kasih invite. Puasa ni rasa terharu. Our first podcast. To all of you out there, I believe Spider-Man, I don't know why I like to quote Spider-Man. With great power come great responsibility. Anda diberi satu drone, gunalah dia legally, gunalah dia wisely. Jangan kita nak terkejar-kejarkan konten dan dengan membahayakan nyawa seseorang. So make yourself legal, make yourself aware,
and make yourself educated. So with that, tamatlah podcast kita pada hari ini. Di kesempatan ini, saya bagi pihak Unicam dan seluruh kaki tangan Unicam ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Sempat lagi selit. Okay, selamat Hari Raya. Salam Aidilfitri kepada mereka yang bakal balik kampung, elok kan. Kalau sangkut dan jam, please jangan guna drone. Kena tangkap RM50,000 ataupun 7 tahun. So with that, I end the session for podcast today. Again, sekiranya ada salah dan silap ataupun tersalah informasi yang kita kongsikan, harap dimaafkan. Bulan-bulan puasa ni kalau tersalah cakap, kalau tersalah info, kita terima kekecaman tu dengan hati terbuka. Tetapi segala dia yang mengguris bahasa ataupun kata kepada anda luar di sana, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung, kami memohon sepuluh jari. Our main intention is just to spread the love, not the hate. So with that, take care everyone. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.